tuan-puan carilah, selongkarlah kisah-kisah para salafus salih. Kita akan tertanya-tanya, macam mana orang tua pergi jihad? Macam mana orang sakit pergi perang? Nak juga Amr bin al-Jamuh, seorang laki-laki yang tempang kaki dia, tuan-puan sekalian, yang tidak pun Nabi beratkan dia untuk turut sama-sama berjuang. Tapi dia kata, apa yang boleh menghalang kecintaan aku untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kematian? Maka jangan halang aku untuk pergi perang bersama-sama dengan kamu. Sebab tu dalam peristiwa perang tersebut, tuan-puan, sahabat-sahabat, bahkan Nabi SAW boleh melihat Amr bin al-Jamuh memegang bendera. Bendera tentera Islam mengibarkan. Padahal peluru-peluru ataupun panah-panah musuh tu, tuan-puan, dia tak kira dah. Kamu ni tukang pegang bendera ke, pom-pom boy ke, apa ke. Ya, kalau dah dia punya anak panah tu, kalau nak kena, kena juga. Tapi dia kata, kenapa halang saya? Sedangkan kecintaan saya, pertemuan saya dengan Allah ni sekarang ni cuma ada kematian saja. Bila saya mati, maka bolehlah saya bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan benar, tuan-puan sekalian, Amr bin al-Jamuh dalam keadaan orang kelainan upaya, ya, yang tempang kaki dia, Allah kurniakan dia mati syahid. Jadi maksud dia apa, tuan-puan? Ini bukan kisah tenaga. Ada orang, tuan-puan sekalian, naik motor besar sampai Bangkok tu, sampai naik motor, ya, daripada TTDI sampai ke mana? Ke Thailand. Pernah dengar tak? Sampai tak? Sampai. Masjid kat mana? Belakang rumah. Tak payah naik motor. Kalau naik motor, heret dia. Sebab apa? Terlampau dekat. Belakang rumah, tepi rumah, depan rumah. Kenapa tak sampai? Sebab pergi masjid untuk jamaah bukan guna tenaga, tuan-puan. Pergi masjid nak jamaah subuh ni guna apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita faham apa dia iman. Iman ini mencorakkan kehidupan kita. Iman ini memberi pengaruh kepada sudut pandang kita, cara berfikir kita. Iman ini memberi pengaruh kepada aktiviti seharian kita. Kita nak buat apa ni? Hari ni, pagi, petang, malam. Itu bukan kawan je yang bagi pengaruh, ya tuan-puan. Iman dalam hati kita. Kuat iman dalam hati, kawan keliling tak mampu nak bagi pengaruh yang tak baik kepada kita. Sebab apa? Jana kuasa iman kita tu bergerak dengan sangat hebat, sangat kuat. Kita ambil contoh, tuan-puan sekalian, dalam surah Al-Anbiya ayat 90 sebagai contoh. Ya, Allah sebutkan bagaimana Allah memustajabkan doa Nabi Zakaria. Fastajabna lahu Zakaria. Dan Allah memberikan kepada Nabi Zakaria Yahya, anak. Yang kalau kita fikir, tuan-puan sekalian, Nabi Zakaria waktu minta anak, mohon anak, lama sangat mohon anak ni sampai isteri tu tua dah. Kalau hanya semata-mata pakai sebab-sebab fizikal, orang tak berdoa dah kalau isteri dia tua ni. Ya, tengok menopause dah lah. Ambil anak angkat je lah, macam tu dah. Ambil anak angkat je lah, Ustazah. Tapi ni terus berdoa Nabi Zakaria. Sebab ingat ya, pengaruh iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Maha berkuasa. Lalu dalam ayat tu, tuan-puan sekalian, Ustaz sebutkan maksud dia lah ya. Maka Allah mengurniakan Yahya kepada Nabi Zakaria, wa aslahna lahu zawjah, dan Allah perbaiki keadaan isterinya supaya isterinya tu boleh apa? Boleh hamil, boleh mengandung. Masya Allah. Dan Allah nyatakan dalam ayat itu kenapa doanya mustajab, kenapa dia dapat apa yang dia nak. Tengok sebab apa? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sebab mereka itu adalah orang yang bersegera buat baik. Apa yang memberi pengaruh kepada kita, tuan-puan, untuk bersegera buat baik? Iman.
Kerana keimanan yang ada dalam hati kita. Sebab tu kita akan bersegera buat baik. Maksud bersegera buat baik ni tuan-puan, macam-macam maksud dia. Antara lain, daripada tunggu petang, baik buat pagi. Daripada tunggu esok, baik buat sekarang. Betul tak tuan-puan? Daripada buat pada orang lain, baik buat untuk keluarga kita. Itu makna innahum kanu yusari'una fil khairat. Daripada suruh orang baik, kita buat dulu. Kita suruh orang solatlah awal waktu, cakap kat anak kita, pergi semayang. Kita duduk alih channel TV. Mak tak apa, dia kata boleh pula. Mak tak apa, mak orang perempuan. Kok mana? Ya, maknanya solat awal waktu ni adalah amalan yang sangat afdal, tak kira lelaki, tak kira perempuan. Ditanya pada Nabi, ayul a'malu afdal? Apakah di antara amalan yang sangat afdal? As-salatu ala waqtiha, solat pada waktunya. Ya, betul. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat marah bila mana kamu ni asyik bercakap benda yang kamu tak buat. Tak ada usaha nak buat. Tak ada terasa yang kita ni tak buat ni. Banyak dah cakap benda yang kita tak buat. Duk suruh anak, ya, suruh anak baca Quran. Anak cucu baca Quran. Bukan suruh baca, suruh hafal. Hafal 30 juzuk tu, kita kata. Tanya nenek yang cakap tu, dia hafal tak juzuk 30? Bukan suruh 30 juzuk, juzuk 30. Tahu tak macam mana susah payah orang nak hafal Quran? Kecuali Allah mudahkan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, balik pada tadi, Zah kata, iman ni dia memberi kesan langsung kepada setiap saat hidup kita. Iman bukan cerita masa solat. Iman bukan cerita masa kita duduk Mekah, buat umrah, buat haji. Iman ni memberi pengaruh kepada setiap aktiviti harian, setiap saat hidup kita. Apa contoh orang beriman? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Dalam bab buat baik tuan-puan, dia berlumba, dia bekerja, dia tak bertangguh, dia nak buat awal. Tengok macam mana Nabi SAW bertanya kepada para sahabat. Dan pertanyaan Nabi ni satu pendidikan. Sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang puasa pada hari ini? Sahabat-sahabat jawab. Ramai sahabat jawab, ya, saya puasa. Termasuk yang paling utama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi bertanya tu ada tujuan tuan-puan, tujuan pendidikan, tarbiyah. Supaya orang lain boleh belajar sesama mereka. Nabi tanya lagi, siapa yang dah melawat orang sakit hari ni? Pagi tu Tuan Nabi tanya. Masa tu dah mula dah tak ramai dah yang kata saya. Tapi Sayyidina Abu Bakar masih jawab, ya saya. Saya sudah menziarahi orang sakit hari ni. Siapa yang bantu urus jenazah? Ya saya. Siapa yang tolong bagi makan orang miskin, santun orang miskin? Ya saya. Semua Sayyidina Abu Bakar buat belaka dah pagi tu tuan-puan. Sahabat lain mungkin terhenti juga setakat puasa, lepas tu dah makin kurang. Tengok Sayyidina Abu Bakar habis benda baik tuan-puan yang pagi-pagi hari lagi Sayyidina Abu Bakar dah buat. Sampai Nabi kata apa? Siapa yang terkumpul padanya buat semua ni pagi-pagi hari, syurgalah untuk dia. Kenapa? Sebab kecintaan untuk berbuat baik.